بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan pengajian kita, membahaskan berkenaan dengan kisah para nabi yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Memang kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan kisah Madian, iaitulah kaum Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Baik, jadi kita lihat apa yang diungkapkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Masih lagi kita sambung berkenaan dengan nasab. Nasab, lepas pada nasab tu, disebutkan sini wa yuqalu Syuaib ibn Yashkhur ibn Lawi ibn Ya'qub. So kita dah sebut sebelum ni nasab yang dinisbahkan Nabi Syuaib ini kepada Bani Lawi, ini tak betul, kerana Nabi Syuaib bukan daripada Bani Israel. So, kalau Lawi bin Ya'qub tu maknanya Lawi bin Israel. Ya'qub tu Israel. So sudah tentulah Nabi Syuaib akan diceritakan dan diangkat sebagai Nabi Bani Israel, tapi tidak berlaku. Wa yuqalu Syuaib ibn Nuwaib ibn Anqa ibn Madian ibn Ibrahim. Ini satu lagi nasab kita dah baca sebelum ni kan. Wa yuqalu Syuaib ibn Dayfur ibn Ita ibn Thabit ibn Madian ibn Ibrahim wa qila ghairu dhalika fi nasabihi. So ada banyaklah pendapat berkenaan dengan nasab Nabi Syuaib alaihi salam. Baik. Wa qala Ibnu Asakir wa yuqal jaddatuhu wa yuqal ummuhu bintu Lut. Ada pendapat kata Ibnu Asakir, Ibnu Asakir dalam tarikh dia sebut ada pendapat ulama yang mengatakan datuknya ataupun neneknya, dan dikatakan neneknya itu adalah nenek Nabi Syuaib ni adalah ibu kepada anak perempuan Nabi Lut. Wallahu ta'ala alam. Itu satu qaulah. Wa kana mimman amana bi Ibrahim wa hajara ma'ahu wa dakhala ma'ahu Dimashq. Wa kana mimman amana Ibrahim bi Ibrahim. Dikatakan dia termasuk di kalangan yang beriman dengan Nabi Ibrahim dan berhijrah bersamanya dan masuk bersamanya ke Dimashq. Baik. Itu satu pendapat lah. Wa an Wahab ibn Munabbih annahu qala kana Syuaib wa Malqam mimman amana bi Ibrahim yawma uhriqa bin nar wa hajara ma'ahu ila Syam fazawwajahuma bintai Lut alaihi salam. Dzakarahu Ibnu Qutaibah. Ini tak kuatlah. Wa fi hadha kulluhu nazar aidan wallahu a'lam. Wa fi hadha kulluhu nazarun aidan wallahu a'lam. Sebab itu pendapat yang kata Nabi Syuaib beriman kepada Nabi Ibrahim, masuk berhijrah dengan Nabi Ibrahim bersama, masuk ke Damsyik bersama, ke Syam bersama dengan Nabi Ibrahim, kemudian beriman ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, dilemparkan ke dalam api, berhijrah dengan Nabi Ibrahim ke Syam. Nabi Syuaib menikahi kita kata dua orang anak Nabi Lut alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dan sebagainya. Kesemua ini tidak benar. Wa fi hadza kulluhu nazar. Ini semua tak tepatlah, tak sahihlah. Sebab kalau diikutkan ulama tarikh dan ulama nasab, maknanya Nabi Ibrahim ni dia generasi selepas Nabi Syuaib ni dia lepas Nabi Ibrahim kan. Maknanya cucu cicit lah. Dia bukannya sezaman dengan Nabi Ibrahim. Itu yang sebenarnya. Jadi sebab itu Ibnu Katsir kata wa fi hadza kulluhu nazarun aidan. So, semua ni tak tepatlah. Maknanya perlu diteliti dan tak tepat. Tak tepat. Itu maksud dia. Maknanya
bagi Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah yang mengatakan Nabi Syuaib ni sezaman dengan Nabi Ibrahim dan berhijrah dengan Nabi Ibrahim ke Syam, beriman dengan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan sebagainya, itu semua tak sahih. Tak sahih. hanya qaul, yuqal. Berarti disebutkan dengan sirah dengan mabni majhul, dengan kita kata wa yuqal, jaddatuhu wa yuqal ummuhu bintul lut, semuanya adalah pendapat, tapi tak dibina di atas dasar yang sahih. Maknanya kita tak boleh kata sahih lah, dia hanya pendapat ulama, tapi tak betul lah. Sebab kita dah bincang sebelum ni, nasab, nasabun, ahlu nasab semua sepakat Nabi Ibrahim ni, Nabi Syuaib ni anak keturunan Nabi Ibrahim. Jadi maknanya dia tu generasi lepas Nabi Ibrahim. Macam mana lah dia boleh sezaman dengan Nabi Ibrahim? Ini tak betul lah. So dari sudut itu dia bercanggah lah dengan nasab yang telah disebutkan oleh jumhur nasabun ahlu nasab. Seperti kita dah nukilkan tadi, majoriti yang sebut tentang nasab Nabi Syuaib semuanya sampai kepada Nabi Ibrahim, dan itulah yang bertepatan muwafaqah dengan nas Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan anak-anak keturunan Nabi Ibrahim ni kesemuanya kebanyakannya adalah nabi, bahkan majoriti keturunan Nabi Ibrahim. Allah Taala sebut apa, inna Allah astafa Adam wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Ibrahim. Allah Taala sebut ala Ibrahim kan, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, wa ala Ibrahim. Allah Taala sebut keturunan Ibrahim ni Allah Taala pilih daripada kalangan kita istifa an-nubuwah, kenabian. Masuklah Nabi Allah Syuaib. Jadi itu semua dalil-dalil lah, maknanya petunjuk daripada Al-Quran, itu semua dapat kita gunakan untuk membantah pendapat-pendapat yang tidak sahih ni. Itu cara dia. Maknanya kalau orang kata kita Nabi Syuaib ni sezaman dengan Nabi Ibrahim, kita kata mana boleh, tak boleh. Sebab apa? Sebab dari sudut nasab Nabi Syuaib ini, majoriti ulama nasab sebut nasab dia sampai kepada Nabi Ibrahim, maknanya ada beberapa datuk, ada beberapa bapa nak sampai Nabi Ibrahim kan. Sebab tu kita sebut di sini semuanya sampai kepada Madian, dan sepakat ulama nasab sebut Madian ni sama ada dia adalah anak Ibrahim ataupun cucu kepada Nabi Ibrahim. Walaupun tak sepakat, tapi semua sepakat Madian ni keturunan Nabi Ibrahim. So Nabi Syuaib dia ni disbahkan kepada kaum dia Madian, kan, wa ila Madiana akhahum Syuaibah. So Al-Quran sebut, so itu dalil. So itu dalil. So kita bantah dengan dalil Al-Quran. Sebab itu sama juga bila ada pendapat yang kata Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Syuaib sezaman dengan Nabi, kita kata tak betul lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, diutuskan Nabi Syuaib tu kepada Madian, dan Madian ni anak keturunan Ibrahim. Jadi macam mana Syuaib yang datang selepas Madian boleh sezaman dengan moyang dia Ibrahim? Tak logik lah. So maksudnya kat sini kita tengok Al-Quran mendidik kita, mengajar kita macam mana kita kena tahulah as-sabiq dan lahiq, siapa yang datang dulu, siapa datang kemudian. Sebab tu dalam Quran banyak Allah Ta'ala bantah golongan Ahlul Kitab. Mereka kata Nabi Ibrahim ni Yahudi, Nasrani kata Nabi Ibrahim ni Nasrani. So Allah bantah, Allah kata maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi wala Nasrani. Yahudi bukan Nasrani. Sebab apa? Sebab apa dia Allah kata dalam surah Ali Imran kan, Allah kata ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Apa dia dalam surah Ali Imran kan Allah Taala sebut ya ahlal Ali Imran ayat 65, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian tuhajjuna fi Ibrahim, berhujah. Tuhajjun kat sini maknanya tujadilun. Kenapa kamu berdebat tentang Ibrahim? Tukhasimuna fi, kamu berbangkang-bangkang, berbantah-bantah
Tentang status Ibrahim tu. Kamu kata Ibrahim tu Yahudi. Wahai ahlul kitab, kamu kata Ibrahim tu Yahudi. Wahai orang Nasrani, kamu kata ya Ibrahim tu Nasrani. Kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim. Allah bantah apa? Allah kata wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Sedangkan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil melainkan setelah zaman Ibrahim, selepas Nabi Ibrahim. Dah Ibrahim dah berapa generasi baru turun Taurat. Nabi Musa. Injil lagi lah. Kan? Dah berapa generasi dah, sampai berapa ribu tahun. Hampir ribuan tahun sampai daripada jarak Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim pun dah hampir ribu tahun, ratusan tahun. Kan? Jadi macam mana kamu kata Ibrahim ni Yahudi? Macam mana kamu kata Ibrahim ni Nasrani? Afala ta'qilun. Kan? Afala ta'qilun. Apa kamu tak menggunakan akal kamu? Afala ta'qilun ay tafqahun khata'a qilikum. Apa kamu tak faham ke kesalahan yang jelas perkataan kamu yang kamu kata Ibrahim tu Yahudi atau Nasrani. Sedangkan kamu tahu Yahudi dan Nasrani itu datang selepas Ibrahim dalam tempoh yang sangat panjang. So Allah Ta'ala tempelak orang yang tak tahu mana sabiq mana lahiq. So kita kata ini asas dalam sejarah. So kita kalau tak tahu, jahil, tak faham timeline, garis masa, memang salah banyak. Itu yang jadi apa? Apakah akidah yang sebenar? Apakah akidah ahli sunnah wal jamaah? Akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidiyah. Ini orang yang sama macam kalian cakap macam Yahudi Nasrani. Keras sangat, tapi itulah realiti dia. Afala ta'qilun. Baik, siapa yang datang dulu? Sahabat Nabi ke? Abu Hasan al-Asy'ari? Abu Mansur al-Maturidi datang dulu ke? Ke sahabat Nabi? Siapa datang dulu? Nabi SAW dan sahabat dia dulu. Situ kan, macam mana kamu boleh dakwa kamilah ahli sunnah wal jamaah sebab kami akidah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Siapa tak ikut Abu Hasan al-Asy'ari, apa tak ikut Abu Mansur al-Maturidi, bukan ahli sunnah. Tak betul lah. Ini sama macam maaf katalah sama macam orang Yahudi. Tak erti. Afala ta'qilun, Allah kata. Afala tafqahuna khata'a qilikum. Apakah kamu tak faham apa yang kesalahan garis masa yang kamu tak faham? Sama juga orang kita, dia kata manakah ajaran agama Islam yang paling sahih, yang paling tepat? Oh, Islam yang ada di Nusantara. Tak betul lah. Islam turun kat mana? Kan? Manakah Islam yang paling ideal, yang paling ni? Oh, Islam Oxford. Tak betul lah. Macam mana pula kamu kata Islam yang diajar di Oxford tu ajar Islam yang murni, sedangkan yang ajar kat Oxford tu bercampur-campur bau. Ada orientalis, ada orang Yahudi, ada orang kafir, ada musuh Islam. Ada macam-macam jenis. Tiba-tiba kamu dakwa, oh Islam yang diajar di Oxford itulah yang hebat, yang mantap, yang sahih, yang murni. Islam yang diajarkan di Mekah, Madinah, oh Wahabi. Inilah kita kata perangai macam Yahudi. Oh maaf cakap kasar sikit, tapi betul ini. Sebab orang Yahudi macam tu juga. Sama juga macam orang yang pluralism hari ni, yang kata Abraham Accord, yang kata ajaran Yahudi dan Nasrani ini termasuk dalam ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk dia orang pun buatlah Abraham Accord. Kata ini adalah ajaran yang berasal dari yang serumpun, satu rumpun, yang ini berasal daripada Nabi Ibrahim. Ini pun sama juga, bodoh. Afala ta'qilun, tak guna akal. Orang Arab ke, orang apa ke sama. Kalau dah kita kata apa? Meraihkan ataupun mengangkat dan apa kita kata mengakui kebatilan agama Yahudi dan Nasrani, dan mendakwa pula agama Yahudi dan Nasrani itu agama Nabi Ibrahim, Abraham, dia kata ini salah. Bahkan tak sah tauhid. Tak sah tauhid kita kalau kita tak membatalkan kebatilan
agama Yahudi dan Nasrani. Kalau kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita masih lagi kata Yahudi itu betul, Nasrani itu betul, tak sah tauhid kita. Sebab Allah kata apa? Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, takkan diterima daripadanya. Falan yuqbala minh, takkan diterima. Alasan dia tak diterima, amalan dia tak diterima, uji. Sebab itu kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, termasuk daripada kita kata asas tauhid, dan maknanya kita membatalkan ajaran Yahudi dan Nasrani. Kalau kita mengakui Yahudi dan Nasrani itu kita kata betul juga, tak apa, sama serumpun, ni memang sesat. Sama macam orang Nusantara, dia kata, oh tak apa, kalau kita agama nenek moyang ni serumpun. Nusantara, kita Nusantara. Kita tak mau ikut Islam Arab. Ini hati-hati, boleh jatuh kufur. Apa maksud dia tak mau ikut Islam Arab? Kalau dia maksudkan Islam Arab itu adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Arab, habis kafir. Ini hati-hati nak cakap. Ini dia, kita lah Islam Nusantara. Itu satu hal. Nusantara. Apa satu lagi yang duk mengaku ahli sunnah tapi duk kata akidah yang betul ni hanya Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi yang wafat 320 lebih hijrah, 324 hijrah. 300 lebih hijrah dah wafat tokoh tersebut, kemudian kamu kata inilah satu-satunya akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak betul lah. Jadi apa beza kamu dengan Yahudi yang tak boleh beza Nabi Ibrahim datang sebelum Taurat dan Injil? Sama juga orang kita, mana kitab yang awal? Dia kata kitab pondok, kitab kuning. Padahal kitab kuning ni datang lewat lah. Kitab kuning tu kebanyakan ya lewat. Kitab-kitab yang asal, tu dia tak mau baca. Dia tak mau baca. Tu dia kata sesat. Kitab yang lewat ni yang dah bercampur bau dengan unsur-unsur falsafahnya, unsur-unsur kebatinannya, unsur-unsur apa dia kita kata apa Hindunya, Budanya, macam-macam kan, yang dah termasuk yang masuk ke dalam ajaran sufi, batini, falsafi dan sebagainya. Itu dia kata yang ni yang murni, yang ni yang asal. Ini ialah kita kata cara nak jawab. So kita jawab, kita kata mana yang datang dulu. Sama lah juga macam kisah nasab Nabi Syuaib ataupun dakwaan pendapat yang kata Nabi Syuaib ni sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib ni menikah anak perempuan Nabi Lut. Nabi Ibrahim ni berhijrah dan masuk bersama Nabi Ibrahim ketika berhijrah ke Syam. Ini semua tak betul lah, sebab dia bercanggah, dia menyanggahi garis masa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu cara dia. Baik. Jadi pendapat yang dinisbahkan kepada Wahab Ibn Nabih tadi tak betul lah. Tak betul. Walaupun disebutkan oleh ulama, walaupun disebutkan oleh Ibn Qutaybah, disebutkan zakarahu Ibn Qutaybah dalam kitabnya Al-Ma'arif. Tak kira lah kalau dah dia bukan satu lagi kita kena tegur kan. Tak semestinya dalam kitab tu semua sahih. Ni saya jumpa dalam kitab. Saya jumpa takkan kitab tak betul lah. Bukan macam tu cara hujah dia. Maksud apa dalil? Apa sandaran asas? Jadi tak semua yang ada dalam kitab, pendapat-pendapat tu tak semuanya sahih. Kadang-kadang ada ulama dinukilkan. Ulama tulis kitab tu dia nak nukilkan pendapat yang pelbagai. Jadi ada pendapat yang sahih, ada pendapat yang tak sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dinukil. Mimbab dia nak sampaikan dan dia nak apa kita kata nak sampaikan ilmu, ada tujuan-tujuan dia tertentu dan sebab tu dia nukilkan. Jadi kita yang datang kemudian ni janganlah jadi lurus bendui. Semua yang ada dalam kitab semua betul belaka. Sebab tu kena mengaji. Sebab tu kita kena mengaji. Mengaji maknanya kita nak tahulah. Maknanya ya kita taklid guru kita tapi kita nak tahulah apa hujah dia, apa dalil dia, apa alasan dia, apa sandaran dia. Itu baru kita mengaji. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Wa dzakara Abu Umar Ibn Abdul Bar fil Isti'ab
في ترجمة سلمة بن سعد العنزي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وانتسب إلى عنزة قال نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون رحت شعيب وأختان موسى. فلو صح هذا لدل على أن شعيبا سهر موسى وأنه من قبيلة من العرب العارية يقال لهم عنزة لا أنهم من عنزة ابن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فإن هؤلاء بعده بدهر طويل والله أعلم. Baik, ini satu lagi perkara yang diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir yang dinukilkan daripada Abu Umar Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Al-Maliki dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab atau Al-Isti'ab ya. Ketika menterjemahkan biografi Salamah Ibn Sa'd Al-Anazi. Terjemah ini bukan terjemah lughah ila lughah, bukan terjemah bahasa ke bahasa. Terjemah kat sini maknanya biografi. Maknanya biografi kita sebut juga dalam bahasa Arab terjemah. Jamak dia tarajim. Baik, dalam menterjemahkan biografi Salamah Ibn Sa'd Al-Anazi yang datang kepada Rasulullah SAW lalu dia masuk Islam dan dia nasabnya ni sampai kepada Anazah. Kemudian kata Nabi SAW, ni'mal hayyu Anazah. Sebaik-baik suku adalah Al-Anazah. Ni'mal hayy Al-Anazah. Jangan cek status hadis ni. Baik, ni'mal hayyu Anazah. Ni'mal hayyu Anazatu. Mabghiyun alaihi mansurun marhaban biqaumi Syu'aib ukhtani Musa. So Nabi SAW dikatakan, hadis ni dikatakan ketika sampainya Salamah Ibn Sa'd Al-Anazi, kemudian dia masuk Islam, dia jumpa Rasulullah SAW, dia masuk Islam, kemudian dia pun menisbahkan nasab dia. So biasalah sahabat ni, kalau dia orang datang daripada jauh ataupun dia orang datang, so dia orang akan nasabkan dia orang akan sebut nasab dia orang sampai kepada siapa, supaya Nabi SAW kenal lah. So itu penting nasab ni. Zaman sekarang orang tak kenal kan, orang tak tahu anak siapa pun tak tahu, tiba-tiba je muncul, tak tahu anak siapa. Kan? Itu kita kata zaman sekarang, zaman orang tak kira dan nasab. Itu alhamdulillah lah kita kat negara yang majoriti Muslim ni ada lagi Allah Ta'ala jaga lagi kan, walaupun ada benda-benda yang mungkar, tetapi kalau kita tengok dekat negara-negara kufar, tak tahu dah. Tak tahu dah, mak bapak pun tak tahu, tak kenal siapa. Pasal apa? Pasal tersebarnya perzinaan. Dan bila perzinaan ini tersebar, maknanya nasab akan rosak. Orang tak tahu. Orang tak tahu siapa dia ni, anak siapa. Betul lah kahwin adik-beradik, tak tahu, tak kenal. Kan? Itu yang jadi masalah. Sebab itu kita kata zina diharamkan adalah untuk menjaga nasab keturunan. Kalau tak dijaga nasab keturunan, habis. Habis. Itu tanda-tanda kiamat. Nanti kita kena bimbang, kena takut dengan kita jaga diri kita, anak-anak kita, isteri kita, puteri-puteri kita, anak-anak perempuan kita, jaga, diberikan didikan agama yang cukup, kemudian bimbing dengan syariat, mempraktikkan syariat, dan itu yang paling penting. Baik. Jadi Salamah bin Sa'd Al-Anazi ni, dia pun sebutlah nasab dia sampai kepada Anazah. So bila Nabi SAW terdengar tentang Anazah ni, Nabi pun kata ni'mal hayyu Anazatu. Sebaik-baik suku atau kaum, sebaik-baik nasab ataupun sebaik-baik suku lah. Al-hayy ni suku. Dia macam suku lah, dia macam bahagian daripada kabilah kan, bahagian kecil. Anazah. Mabghiyun alaihim. Ini mereka ni disukai. Mansurun. Mereka ni orang suka. Mansurun
mereka ni diberikan pertolongan. Marhaban biqaumi Syuaib. Dalam riwayat tutup ni. Mabghiyun alaihim mansurun rahtu Syuaib wa ukhtani Musa. Ini dalam riwayat, dalam satu lafaz. Dan satu lafaz lagi, marhaban biqaumi Syuaib. So Nabi kata selamat datang kepada kaum Syuaib. Ukhtani Musa, yakni saudara perempuan bagi Musa. Ukhtani Musa maknanya merujuk kepada isteri Nabi Musa AS. Dia datang daripada apa kita kata, daripada anak Nabi Syuaib. Ini satu pendapat lah. Sebab itu dia kata sini, kita akan tengok nanti status hadis ni. Wa ukhtani Musa, rahtu Syuaib wa ukhtani Musa. Ini keturunan ataupun kabilah daripada kabilah Syuaib dan saudara perempuan. Ukhtan ni merujuk kepada isteri Musa. Yakni ukhtani Musa. Itu yang zahirnya. Maknanya Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Itu satu pendapat. Jadi kita relax dulu. Kita tak buat terus kesimpulan. Falau sahha hadha, ni kata Ibn Kathir, kalaulah hadis ni sahih, maknanya hadis ni tak disepakati kesahihannya. Maknanya hadis ni tak disepakati kesahihannya. Sebab itu Ibn Kathir kata falau sahha hadha, kalaulah hadis ni sahih, la dalla ala anna Syuaiban sihru Musa. Sudah tentulah ianya menunjukkan bahawasanya Nabi Syuaib itu ialah mertua bagi Musa. Bapa mertua Nabi Musa. Sebab Nabi Musa kahwin dengan dua orang ataupun kahwin dengan puteri kepada Syuaib. Itu yang apa disebutkan. Tapi hadis ni sebenarnya tak sahih. Hadis ni tak sahih. Antara yang mendhaifkan hadis ini kita sebut yang apa, muasirin, yang ulama kemudian, antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani dalam silsilah al-dha'ifah menyebutkan hadis ni munkar. Hadis ni munkar. Sebelum Al-Albani, Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan di dalam Fathil Bari, fi isnadihi majahil. Dalam sanad hadis ini ada perawi-perawi yang majhul. Sebab itu hadis ini tak sahih. Dalam Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah, Ibn Hajar pun ada sebut benda yang sama. Dia kata fil isnadi man la yu'raf. Pada sanad hadis ini tidak ada orang yang diketahui mana majhul. Al-Haythami dalam Majmu'i Zawaid pun sebut benda yang sama, fihi man lam a'rifuhum. Ada dalam perawi ni aku tak kenal. Maknanya tak dikenali, majhul. Dan dia adalah, kalau dalam Mu'jam Al-Awsat disebutkan oleh Imam At-Tabarani dengan lafaz yang berbeza, dia adalah tafarrud ataupun tafarrada bihi Abu Ghadirah. Maksudnya dia ada hadis yang munfarid. Ala kulli hal, hadis ini tak sahih. Ini tak sahih. Yang kata Nabi Musa tu berkahwin dengan puteri Nabi Syuaib, hadis ini tak sahih. Tak sahih. Sama jugalah kelebihan Hayul Anazah ni. Apa dia, suku Anazah ni pun base pada hadis ni tak sahih lah. Sebab tu Imam Ibn Kathir kata falau sahha hadha, kalaulah sahih, tentulah menunjukkan Syuaib itu memang mertua, bapa mertua kepada Nabi Musa. Kan? Baik. Dan bahawasanya dia datang daripada kabilah Arab Al-Aribah, Arab asal, Arab yang Aribah ni Arab asal lah, disebut juga Arab Baidah, Arab yang dah pupus. Dan antara di kalangan mereka tu disebutkan Anazah, la annahum min Anazah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad. Anazah ni ada dua. Satu Anazah yang awal, satu Anazah yang dinisbahkan kepada
Ma'ad bin Adnan. Maknanya Anazah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnani. Maknanya anak keturunan Nabi Ismail yang kemudian lah. Yang ni Anazah yang disebutkan dalam hadis ni, walaupun hadis ni tak sahih, tapi Anazah ni merujuk kepada Anazah awal Syuaib. Maksudnya sampai ke Nabi Syuaib. Fa inna haula'i ba'dahu bidahrin tawil wallahu a'lam. Kerana mereka ini datang setelahnya dalam tempoh masa yang lama. So dalam kita, kalau kita belajar, kita baca tentang nasab ni, dia kalau orang yang mengaji tentang ilmu nasab, so dia akan kena bezakan lah. Ada nama yang sama, kabilah yang dinisbahkan dengan yang sama, tapi dia ada yang awal dan ada yang kemudian. Tapi kita kena tengok, nak bezakan dia, kena tahu dia punya usul, dia punya nasab tu lah. Maknanya macam Anazah tadi, macam mana ulama kata dia bukan Anazah Ibn Asad Ibn Rabi'ah, kerana Anazah Ibn Asad Ibn Rabi'ah ni kemudian lah. Dia nasab dia sampai kepada Adnan. Adnan sampai Ismail. So Ismail bawah lagi daripada Syuaib. Ataupun Adnan tu bawah lagi daripada Anazah yang awal. Anazah Ar-Ribah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita dah sebut sebelum ni, yang Ibnu Katsir dah sebut, yang jelasnya wallahu a'lam, mungkin Anazah ni adalah satu suku yang cabang daripada cabang-cabang Madian, kan? Kerana kita tahu Nabi Syuaib, Madian waktu Nabi Syuaib ni datang kemudian. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ala kulli hal hadis tu tak sahih. So hadis tu tak sahih. Baik. وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال 4 من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. Dalam hadis Abi Dhar yang diriwayatkan di dalam Sahih Ibn Hibban pada menyebutkan berkenaan dengan para nabi dan rasul, nabi-nabi dan rasul, maka Nabi SAW menyebutkan 4 nabi di kalangan Arab. 4 nabi di kalangan Arab. Maknanya bangsa mereka adalah bangsa Arab. Mereka, nasab mereka, usul mereka adalah usul Arabiyah. Mereka adalah orang Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabimu wahai Abu Dhar, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni kalau kita tengok balik hadis ni sahih. Sahih. Walaupun ada sebahagian ulama yang mendhaifkan, tetapi ala kulli hal hadis ni sahih. Secara umumnya sahih. Baik. Wa kana ba'du salaf yusammi Syuaiban khatib al-anbiya. So maknanya 4 nabi Arab, Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada 4 ni bukan Arab. Bukan Arab. Nabi Ismail, Arab ke tak? Nabi Ismail bukan Arab. Tapi Nabi Ismail berkahwin dengan orang Arab. Sebab itu bila Nabi Ismail kahwin dengan orang Arab, maka keturunan daripada Nabi Ismail tu jadi Arab Musta'ribah. Kan? Nabi Ismail berkahwin dengan seorang wanita daripada kalangan suku Jurhum. So Jurhum ni Arab, Arab Yamani, usul Adnani. Daripada Adnan lah Nabi Ismail. Apa dia kita kata, apa dia, usul Arab, usul Arab maknanya Arab yang terawal. Apa dia, menikah dengan Nabi Ismail, maknanya Nabi Ismail kemudian melahirkan zuriat keturunan yang dipanggil Arab Musta'ribah. Arab, kita boleh kata Arab kacut lah. Arab kacut. Tapi ala kulli hal mereka ada Arab, kerana Allah SWT mengisytiharkan keturunan Nabi Ismail itu, maknanya sampai Nabi kita Muhammad SAW, yakni kita tengok sampai Adnan, Quraisy itu sendiri, kesemuanya adalah Arab. Maknanya Allah Ta'ala isytiharkan mereka sebagai bangsa Arab. So itu kita nak jawab kenapa Nabi Ismail bukan Arab, tapi zuriat keturunan dia Arab. Sebab dia menikah dengan orang Arab. Menikah dengan orang Arab. Kan? Nabi Ibrahim pun bukan Arab lah. Bukan Arab. Dikatakan Nabi Ismail lah orang yang pertama yang bertutur dalam bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam. Ini pernah kita sentuhkan sebelum ini. Wa kana ba'du salaf yusammi Syuaiban khatibal anbiya. Sebahagian di kalangan salaf menamakan, menggelarkan atau menamakan Nabi Syuaib sebagai khatibal anbiya. Khatibul anbiya. Apa maksud khatibul anbiya? Ini pengkhutbah di kalangan para nabi-nabi. Maknanya dia di kalangan nabi-nabi yang hebat berkhutbah. Hebat berkhutbah.
Kalau masyayikh, kalau ulama-ulama kita, kalau perasan ada nama-nama yang mereka letak al-khatib. Kan? Al-khatib. Sama ada di awal ataupun di belakang. Al-khatibi. Al-khattabi, al-khatibi, al-khattabi wallahu a'lam, kena check balik. Al-khatib al-Baghdadi kan. Pengkhutbah. Maknanya di sebab tu kena check balik lah kenapa dinamakan al-khatib. Tapi Nabi Syuaib dinamakan khatib al-anbiya. Yakni orang yang pandai berkhutbah, hebat berkhutbah. يعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. Kerana dia fasih, kerana kefasihannya, tingginya ibarat yang digunakan, balaghah yang digunakan dalam seruannya kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah, beriman dengan risalah yang dibawa oleh baginda alaihi salam. Jadi disebutkan khatib al-anbiya. Maknanya dalam banyak-banyak nabi ni, selain daripada Nabi Muhammad SAW juga adalah khatib. Nabi Muhammad juga adalah seorang yang hebat berkhutbah. Maka Nabi Syuaib juga adalah nabi yang hebat berkhutbah. Dan juga dikatakan maknanya kelebihan Nabi Syuaib ni lebih kurang macam Nabi kita Muhammad SAW dari sudut fasahah, dari sudut bahasa yang digunakan. So sama macam Nabi kita. Nabi kita SAW Arabiyyun fasih. Nabi kita seorang Arab yang fasih. So maknanya dia bukan orang yang gagap ke, atau orang yang tak pandai nak cakap ke, ataupun apa kita kata yang tak pandai nak berucap ke, bukan. Pandai, maknanya mempunyai kelebihan. Sebab itu kita katakan pandai berkhutbah ni juga adalah satu kelebihan yang patut digunakan untuk berdakwah, untuk gunakan wasilah dakwah. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Syuaib AS. Walaupun kita baca dalam hadis-hadis ataupun athar yang menunjukkan di akhir zaman nanti, kan siapa pernah baca hadis ataupun athar yang merujuk kepada akhir zaman ni, kata para ulama salaf, macam contoh athar daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abbas, daripada ramai lagi sahabat-sahabat Nabi, daripada tabi'in dan sebagainya, mereka sebut kamu akan datang zaman akhir zaman nanti, kamu akan sedikit fuqaha, sedikit ulama. Ulama ni sedikit, fuqaha pun sedikit, orang alim ni sedikit. Wa kathirul khutaba, tetapi yang banyaknya pengkhutbah. Hak yang pandai cakap ni banyak, tapi ada ilmu ni sikit. Alim ulama makin kurang. Orang betul-betul hak pandai cakap banyak. Tu khutaba. Kathirul khutaba. Tapi bukan menunjukkan pandai berkhutbah tu tercela secara mutlak. Itu maksudnya akhir zaman orang yang dia pandai khutbah tapi dia tak mengamalkan apa yang dikhutbahkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita takut ni. Bahasa kita pandai ceramah. Betul tak? Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kita tak payah tengok negara lain lah, kita tengok negara kita. Penceramah ramai. Penceramah ramai. Tapi kita nak cari orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul Rabbani, ini sikit. Ini sikit. Mana ceramah? Ramai. Sebab tu apa kita katakan kita ni orang ni, kita tahulah ceramah ni, orang suka ceramah. Pasal dia sedap lah kita dengar ceramah kan. Tapi kita kena tahu, ceramah dengan kita mendengar ceramah dengan menuntut ilmu ni dia tak sama. Boleh jadi ceramah tu penuh dengan ilmu, tak ada masalah lah. Tapi kebanyakan yang kita tengok hari ni ceramah kosong. Ceramah macam-macam, ceramah politik, ceramah isu semasa, ceramah ini, ceramah itu, ceramah macam-macam. Tetapi itu kita kata tak semestinya orang yang pandai ceramah tu ada ilmu. Kerana kita dah memang mujarrab, benda yang kita kata dah terbukti. Berapa ramai orang yang dia pandai ceramah tetapi dia kosong, tak ada ilmu. Itu yang jadi banyaknya penglipu lara, qasas, su'ah. Ini pun zaman salaf pun banyak lah, zaman kita ni lagi banyak. Sebab tu kita nak ambil ilmu, bukan kita ambil base pada orang tu pandai ceramah. Kalau pandai ceramah memang siapa-siapa pun kita yang kita dengar pandai ceramah, kita akan terpegun, kita akan ambil ilmu dia.
Kadang-kadang kita tak sedar, yang pandai ceramah itulah yang pandai kelentong kadang-kadang. Pandai ceramah juga pandai kelentong. Sebab itu bukan itu dasar ataupun sandaran kita. Akhir zaman ni bukan macam tu. Kita walaupun pandai berkhutbah, pandai berceramah tu adalah satu kelebihan, tetapi dia bukanlah asas utama yang kita boleh nak ukur seseorang itu di atas kebenaran atau tak. Maknanya wajib kita melihat apakah seruan dia, apakah sandaran dia, dalil dia, apakah manhaj dia, apakah akidah dia. Itu yang paling penting. Bukan kita tengok pandai ceramah. Pandai ceramah memang berlungguk banyak. Pandai ceramah memang berlambak-lambak. Kita ni di tanah air kita ni, kita boleh kata lambakan penceramah tu sangat banyak. Berlambak-lambak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita lihat berlaku fatwa tak betul kan. Hadis palsu sebarkan, benda khurafat, benda bid'ah, benda syirik pun orang kata betul. Pasal apa? Dia pandai ceramah saja tapi tak ada ilmu. Benda-benda tahyul, benda khurafat, yang tu pun dijustifikasikan, dihalalkan benda yang haram, diharamkan benda yang halal, disunnahkan benda yang bid'ah, dibid'ahkan benda yang sunnah. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tapi pandai ceramah. Ini musibah. Sebab itu kata Nabi SAW, inna minal bayan la sihr. Masuk daripada al-bayan, pandai berkata-kata ni, pandai berceramah, pandai orator dan sebagainya, khutbah dan sebagainya, ini adalah termasuk daripada sihir yang dapat menyihir manusia, yang dapat menimbulkan mudarat kepada manusia. Sebab itu secara peribadi Ana sendiri, kalau orang jemput tu, orang jemput ceramah, biarlah kita tak banyak jemputan ceramah. Biar kita berapa kita nak didik orang, kita ni bukan penceramah, kita guru yang mengajar. Maknanya kita mengajar kitab. Ceramah ni bolehlah sekali-sekala, bolehlah. Orang jemput ceramah bukanlah kita kata kita tolak, tapi kita tak mau biasa kita seronok sangat ceramah banyak ni. Ni kita nak buat teguran lah kepada orang-orang yang ambil bidang agama. Ya, kita kata kita berdakwah. Tetapi khususnya orang-orang muda. Maknanya kalau kadang-kadang kita kena, memang dia seronok, ceramah ni seronok. Seronok lah. Pergi ceramah sekali tempat Ana, ceramah kan, banyak masjid pergi, banyak jugalah sampul dapat. Itu kadang-kadang ada orang dia fikir macam tu. Sampai satu tahap ada kebanyakan orang yang dia seronok dah ceramah ni, ceramah banyak. Jadi dia tak mau belajar. Dia last sekali, ni teguran untuk orang-orang muda lah, orang-orang muda yang terlibat dalam dakwah, ustaz-ustaz muda macam kita. Kita pun dulu macam tu juga, tapi kita nak bagi tahu kadang-kadang kita kena perhati balik. Ceramah bagus, ceramah orang jemput ceramah ni bagus, tapi ada kita kena, maknanya kena seimbangkan. Kalau kita masih lagi maknanya jangan kita berhenti untuk belajar. Jangan kita seronok penceramah tapi kita sendiri tak buat penambahan ilmu. Kita tak menuntut ilmu. Orang yang patutnya, dia beza penceramah dengan penuntut ilmu dengan guru yang mengajarkan. Guru, talibul ilm, kita jangan jadi dia suka ceramah tau. Ceramah ni memang sedap. Tapi kadang-kadang bila kita over limit, ceramah tu terlampau banyak, sampai banyak cakap, dia macam inilah senang. Siapa yang banyak cakap, banyaklah salah dia. Maknanya banyak ceramah, banyak salah dia. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bukan kita nak kata semua yang ceramah banyak ni salah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, maknanya dia tahu apa tujuan dia ceramah. Setengah orang dia ceramah lah, yang penting dia dapat ceramah, tak kira lah orang jemput sini ke, orang jemput pergi sini sana-sana. Kadang-kadang sampai tahap dia terpaksa mengorbankan prinsip dia. Tak apalah, yang penting masuk. Ceramah aku masuk gini-gini. Ini kita kata bukan sifat talibul ilm. Maksudnya talibul ilm ni kadang-kadang sebab tu maknanya dia lebih baik dia memfokuskan kepada menyebarkan ilmu dengan mengajarkan ilmu dengan tersusun, dengan sistematik, maknanya ajar kitab, itu lebih fokus
Bukan kita nak kata jangan ceramah langsung, tak. Tapi orang yang penceramah tu juga dia kena balance kan. Sebab kita banyak dalam hadis-hadis asar akhir zaman sebut tentang ni. Kita di zaman ramai orang khutabak ni ramai. Penceramah tu ramai. Dan dalam hadis pun Nabi SAW sebut tentang orang pertama yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Antaranya orang yang khutabak ni, orang yang cakap tapi dia tak buat pun. Sebab tu kita kena balance. Jangan kita nak tak apa biar orang semua, biar aku ceramah semua tempat kan. Sampai kita tak ada langsung kita rasa maknanya kita tak ada maknanya kita tak ada waktu yang untuk kita peruntukkan, kita habiskan semua waktu kita tu untuk yalah memanglah masyuk dapat duit dan sebagainya, tapi kita sendiri kan, kita sendiri adakah kita dengan ahli keluarga kita betul tak, macam mana kita layan ahli keluarga kita kat rumah, anak-anak kita ceramah tak dekat anak-anak kita, kita ajar tak anak-anak kita tauhid, fiqh, akidah, kita ajar tak anak-anak kita kat rumah. Ataupun kita pergi keluar ceramah sana, ceramah sini, semua anak kita kita biar. Tapi ceramah mantap, hebat. Itu kita tak mau. Kebanyakan yang, bukan nak kata semualah, maknanya kebanyakan yang nak tengok dia macam ni lah. Kalau kita dah sampai satu tahap kemasyhuran kita sampai tahap satu populariti yang orang tahu kita ni pandai ceramah, dia hebat bercakap, berdebat dan sebagainya, dia akan ada satu waktu yang Allah Ta'ala akan uji. Ya, semua kita akan diuji, tapi dia orang yang pernah ceramah, anda bukan anda kata anda tak menceramah, anda ceramah. Tapi ada waktu yang kita kena kurangkan ceramah tu, maknanya kita kena fokus pada contohnya untuk ilmu dan sebagainya, ataupun kita kata bila kita dah berusia ni, kita bagilah pula yang muda-muda kan. Okey, yang muda-muda ni okey bagi ceramah, tak apa. Tapi kita kena didik juga supaya ada waktu yang kita jangan kita kalut dengan nak kerja ceramah sana, kerja semua ni, penceramah kan, ceramah bebas kita. Sampai kita tak ada waktu untuk kita muhasabah diri, sampai kita akhir sekali dia jadi terpedaya. Ini yang paling bahaya. Bukan kita kata tak boleh ceramah boleh, tapi jangan sampai kita terpedaya, orang puji kita, orang angkat kita, tengok ni penceramah hebat, bla 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 bla, lalu kita terpedaya, dan akhir sekali kita rasa macam aku nak belajar apa lagi, aku dah ceramah hebat. Ini ada orang, ana cakap ni ada orang yang macam ni. Sampai dia tak boleh ditegur. Sebab apa? Siapa? Tak terkenal pun, aku ni penceramah selebriti. Orang jemput sekali ceramah 5,000, sekali ceramah 1,000. Kan? Jadi akhir sekali dia terpedaya. Yang ni yang kita kena faham bila kita baca asar, hadis ataupun asar daripada para sahabat salafus soleh, tabi'in dan sebagainya berkenaan dengan akhir zaman, ramai khutaba tetapi sedikit ulama, sedikit fuqaha. Kan? Sedikit fuqaha. Baik. Itu berkenaan dengan khatib. Khatib. Sebab itu kita kata maknanya kita kata bukan kita tak boleh berkhutbah, kita tak boleh ceramah, bukan, tapi kita kena ada juga waktu yang kita peruntukkan untuk kita muhasabah diri. Yang ini yang dinaskan oleh ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebagainya. Maknanya penceramah pun dia kena muhasabah diri kan. Bukannya kita terpedaya dengan ramai orang suka kita, ramai like, kemudian orang pun duk ambil gambar kita, orang pun duk ambil autograf kita. Kadang-kadang dia itu akan menyebabkan lari niat kita. Lari niat itu paling takut. Lebih baik kita jadi biasa-biasa saja, orang tak kenal pun tak apa, yang penting kita sampaikan ilmu dakwah kita lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Baik, buat apa kalau orang kenal kita semua tapi sebaliknya Allah Ta'ala tutup aib-aib kita kan. Kita minta tutup. Tapi itulah kita sendiri kena usaha untuk muhasabah diri dan sebagainya. Macam ramai orang yang dia ceramah sana, ceramah sini apa semua. Tapi keluarga dia sendiri dia tak ceramah macam mana dia ceramah dekat orang lain. Keluarga sendiri dia abaikan. Isteri sendiri pun dia tak jaga. Anak sendiri pun dia tak jaga. Wal'iyazubillah, nas'alullah salamatu wal afiyah. Nanti kita takut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu memerintahkan manusia kepada kebaikan sedangkan kamu melupai diri kamu sendiri?
melupai diri kamu, melupai ahli keluarga kamu. Dan sedangkan kamu membaca kitab. Apakah kamu tak menggunakan akal fikiran kamu? Sebab itu bukan tak boleh ceramah, tapi kita kena berpada-pada. Jangan kita tamak sangat nak kejar bayaran ni, sampul sini-sini sampai kita tak ada waktu yang kita nak penuntut untuk diri kita sendiri. Sebab tu anda nampak bila kita dah makin tua ni, kita makin berusia, kemudian kita ada banyak komitmen. Memang dulu kita pun waktu kita muda-muda semangat tu memang kita nak pergi ceramah sana ceramah ni, tapi bila kita dah makin kita tengok macam mana baca asar para sahabat kan, sebenarnya kita kata benda tu kadang-kadang dia boleh menyebabkan ghurur, terpedaya kita dengan pujian orang, terpedaya kita dengan banyaknya orang-orang yang hadir dalam ceramah kita dan sebagainya. Bukan itu, tak, populariti tu bukan mazmum secara mutlak, tetapi ada perkara yang kita tengok hari ni banyak merosakkan golongan pendakwah, golongan ahli ilmu adalah disebabkan oleh pujian, populariti. Itu banyak merosakkan daripada memberikan manfaat. Last sekali orang layan ustaz macam selebriti. Kemudian buatlah gosip. Kemudian jadi last sekali tak ada. Orang tak hormat. Pasal apa? Pasal kita layan ustaz tu macam selebriti. Tak payah ustaz tu layan dia macam guru kita lah. Tak perlulah nak apa. Kita kata berlebihan. Itu banyak benda yang kita perlu sentuh, tu sebagai nasihat kan. Sebab tu kalau orang jemput kita ceramah dengan mengajak kitab tu dia beza. Satu orang yang kalau kita dasar kita adalah ilmu, okey, ceramah tu boleh jadi kita boleh tolak sebab disebabkan kadang-kadang ceramah ni dia terbatas. Orang bagi tajuk yang sempit, kemudian dia bagi syarat lagi gini, tak boleh cakap ini, tak boleh cakap itu kan. Tapi kalau mengajak dia berterusan, walaupun sedikit, walaupun tak ramai nak datang, tapi berterusan. Kemudian benda tu dirakam, kemudian tu benda tu ada kita kata ada orang yang betul-betul nak menuntut ilmu. Benda ceramah ni orang main dengar, tak ada telinga kan. Itu beza antara ceramah dengan menuntut ilmu. Sebab tu kita boleh tengok ceramah, banyak ceramah kosong. Ceramah pompang tak ada nilai ilmu, tak ada nilai ilmiah kan. Tapi menuntut ilmu walaupun dia ajak 5 minit, 10 minit, kadang-kadang ustaz tu tak sihat, 10 minit dia ajak, still dapat ilmu. Walaupun 5 minit, walaupun 10 minit, walaupun ustaz tu batuk-batuk dan dia tak larat, dia berhenti awal, still dapat ilmu kan. Still dapat ilmu. Kemudian dapat kita kata kita tengok adab dia, akhlak dia, dia nasihat dia, itu belum tambah lagi kan. Allah Ta'ala alam. Itu nasihat lah. Maknanya kita ni orang agama ni jangan kita tamak sangat nak kejar ceramah tu. Nak kejar ceramah banyak. Jangan. Berpada-pada. Bukan tak boleh ceramah, tapi bagilah orang lain sama. Jangan kita nak bolot dekat kita penceramah yang terunggul dan sampai tahap kita melupakan diri kita sendiri, melupakan keluarga kita sendiri, melupakan tentang apa kita, sebab ialah bila banyak cakap banyak salah. Sebab itu kita pun mengajar ni pun, lepas kita mengajar tu kita fikir balik apa yang kita cakap tadi, sebab kita takut takut ada benda yang tak betul dan sebagainya, ataupun terlepas pandang, ataupun tergelincir dan sebagainya. Baik, ada soalan kat sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. 2 wanita yang Nabi Musa tolong bagi unta mereka minum air dalam surah Taha, siapakah mereka? 2 wanita yang Allah Ta'ala sebut dalam di surah Taha. Apa dia? Ayat dan surah Taha ke? Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas kan? Bukan surah Taha, surah Al-Qasas. Ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in
qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Okey, bagus soalan ni. So soalan ni ada kaitan dengan bab kita tadi, topik kita tadi. Baik, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Ayat tu sebelum dia fasaqa lahuma, ayat dalam 24, ayat 24 surah Al-Qasas, bukan surah Taha. Al-Qasas ayat 24. Fasaqa lahuma, yakni Nabi Musa menolong memberi minum dua orang wanita. Limra'ataini masyiyatuhuma atau masyiyatuhuma. Thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang doa Nabi Musa AS berdoa selepas itu, lepas dia tolong tu, dan Nabi Musa tak harapkan apa-apa timbal balas lah, ganjaran dan sebagainya. Tu ayat tu sebelum tu sebut apa? Walamma warada ma'a Madyan. Bila Nabi Musa sampai dekat air di Madian. Madian. So point di sini Madian. So adakah dekat sinilah point dia. Kat sini yang kita sebut tadi, isu berkenaan adakah Nabi Syuaib yang dimaksudkan dengan Sihru Musa, bapa mertua kepada Nabi Musa. Ini kita tengok kat sini. Baik. Dikatakan kalau kita tengok dalam kitab tafsir, ini yang kita sebut tadi. Maknanya adakah bapa kepada dua orang wanita tadi? Dua orang wanita yang Nabi Musa tolong bagi minum unta mereka atau kambing mereka air, Nabi Musa tolong bawa air atau tolong ambil air itu, angkat air itu. Adakah itu dua orang wanita itu, adakah dia anak kepada Nabi Syuaib yang Allah Ta'ala masukkan? Sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. So kita tengok pendapat ulama tentang masalah ini. Dan kita akan ulang lagi. So soalan ni bagus dia tanya dulu. Tapi dalam lepas ni kita akan baca, kita akan jumpa juga apa yang Ibn Katsir akan sebut. Tapi yang sebelum tu kita tengok dulu apa pendapat ulama berkenaan dengan berkenaan dengan Nabi Syuaib ini. Adakah dia bapa mertua kepada Nabi Musa? Adakah dia adalah adakah dia adalah mentua kepada Nabi Musa, dan adakah dua orang perempuan yang disebutkan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 24 dengan 25 itu, adakah merujuk kepada anak perempuan Nabi Syuaib yang kita bincangkan ni? Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, sebenarnya kalau kita tengok balik dalam apa yang disebutkan oleh ulama tafsir, tidak ada pun satu nukilan daripada para sahabat ataupun daripada ahlul kitab yang menyebutkan Syuaib yang dinamakan Syuaib ni, yang dalam kisah ni, kisah Nabi Musa ni, dia adalah Nabi Syuaib yang Allah utuskan kepada kaum Madian. Tidak ada. Tak ada dinukilkan sama ada daripada sahabat, tak ada daripada Ibn Abbas ke selain dia, tak ada. Kan? Sebab itu kalau kita tengok Syekh Imam Al-Bukhari dalam tafsir dan sampai bawa sanad Ibn Abbas, disebutkan nama lelaki itu pun tak disebutkan Syuaib. Sebahagian sahabat kata nama dia Yasra dan tak dikatakan dia Syuaib. Baik, dikatakan juga Ibnu Jarir At-Tabari ada sebutkan, dia kata
وقال أيضا وأما أبوهما فمختلف في اسمه فقال بعض اسمه يثرون وقال ابن مسعود الذي استأجر موسى ابن أخيه شعيب يثرون. Maknanya tak sepakat, ulama pun tak sepakat lah. Maknanya nama bapa kepada dua orang wanita ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, yang Nabi Musa tolong mereka, kemudian mereka bagi tahu dekat bapa mereka, kemudian akhir sekali dinikahkan salah seorang, kan? Salah seorang tu jadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Tak disepakati. Nama tu pun tak. Syuaib, kata Syuaib pun tak disepakati. Ada yang kata nama dia Yasra. Ini dinukilkan daripada Ibn Abbas. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri nafikan. Al-Hasan Al-Basri kata yaqulun huwa Syuaibun Nabi. Memang ada orang kata zaman Hasan Al-Basri, zaman tabi'in tu memang ada orang kata Syuaib, depa salah faham. Depa kata Syuaib Nabi Musa ni, yang bapa mertua kepada Nabi Musa ni Nabi Syuaib yang diutus ke Allah kepada kaum Madian. Tapi Hasan Al-Basri kata la, walakinnahu sayyidu ahli al-ma'i yawma idzin. Tidak, dia bukan Nabi Syuaib tu. Sebab apa? Sebab apa ulama kata dia bukan Nabi Syuaib? Sebab dari sudut nasab, dari sudut sejarah, jauh dah. Dari sudut nasab memang tak logik lah. Tak logik. Maksudnya dari sudut zaman. So dari sudut zaman Nabi Syuaib dengan Nabi Musa tu bukan sezaman. Nabi Syuaib tu datang dulu. Itu satu. Sebab itu Hasan Basri kata la, lakinnahu sayyidu ahli al-ma'i yawma idzin. Syuaib ni bukan Nabi yang diutuskan kepada Madian yang kita bincang ni. Syuaib ni orang lain. Syuaib ni adalah penghulu pemilik bagi air yang ada pada hari itu, yang maknanya kawasan tu. Baik. Sebab itu Ibnu Jarir kata wa hadza la yudriku ilmuhu illa bi khabarin an ma'sum wala khabar fi dhalika. Wala khabarun fi dhalika. Sebab itu Ibnu Jarir Tabari dia tegas, dia kata benda ni tak boleh kita isbatkan, tak boleh kita nak kata bapa mertua Nabi Musa tu adalah Nabi Syuaib kaum Madian, melainkan dengan khabar yang datang daripada maksum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yang sahih. Tetapi tidak ada satu khabar pun yang menetapkan hal tersebut. Sebab itu dikatakan nama bapa mertua Nabi Syuaib tu pun ada khilaf. Ada yang kata nama dia Athrun, ada kata nama dia Yathrun, ada kata nama dia Syuaib Yathrun, Yathrun ibnu akhi Syuaib. Ada kata dia sepupu kepada Nabi Syuaib. Macam-macam pendapat. Baik. Tidak ada satu pun riwayat daripada sahabat ataupun tabi'in yang mengatakan Syuaib itu adalah Nabi Syuaib yang kita bincangkan sini. Itu secara ringkas. Secara ringkasnya jawapan dia. Jadi mereka itu adalah anak ketua kabilah. Maknanya dua orang wanita yang Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Qasas ayat 24-25 tu, yang Nabi Musa tolong mereka bagi minum air dekat binatang ternakan mereka, itu adalah anak perempuan kepada ketua kabilah yang dikatakan namanya berbeza. Yathrun bin Syuaib, ada kata Syuaib Yathrun bin ibnu akhi Syuaib, Yathrun saja, ada yang kata Athrun, ada yang kata wallahu ta'ala a'lam. Tapi dia bukan Nabi Syuaib yang diutuskan kepada kaum Madian. Itu kita kena faham lah, dia orang lain. Kalau nama dia Syuaib, apa masalah? Tak boleh ke? Sebab kita kena faham orang Arab biasalah, bahkan bukan orang Arab saja, bangsa-bangsa lain pun normal lah kalau dia letak nama anak tu, nama datuk dia, nama moyang dia, kan? Sama macam Maryam lah. Maryam dalam Quran Allah Ta'ala sebut daripada ukht Harun, Harun. Ya ukht Harun. Bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Maryam. Maryam kan. Mana orang panggil dia ukht Harun, saudara perempuan bagi Harun. Adakah Maryam dalam Quran, Maryam bintu Imran tu saudara kandung Nabi Harun? Taklah. Sudah tentulah tak kan. So Harun tu adalah nama saudara bagi
Maryam yang memang nama dia kebetulan sama macam Nabi Harun. Kan? Harun tu ada ramai lah orang nama Harun. Kan? Simple nak faham. Sebab itu kita kata ini ramai orang yang tak faham juga. Ini dipanggil apa? Masalah al-muttafiqu wal-muftariqu. Nama yang sama dan juga nama yang berbeza kan. So ini ada pernah kita pernah sentuh dalam, anda tak ingat dah, dalam kelas al-bidayah wa nihayah kita pernah sentuh juga isu ni. Baik, wallahu taala a'lam. Jadi itu berkenaan dengan dua orang wanita yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Qasas, bukan surah Taha. Surah Al-Qasas. Tak tahu ada surah Taha ada juga. Asal surah Al-Qasas. Baik. Balik tadi. وقال روى ابن إسحاق ابن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال ذاك خطيب الأنبياء. Maknanya daripada Ibn Abbas katanya Rasulullah SAW apabila disebut tentang Nabi Syuaib maka Nabi kata zaka khatibul anbiya, itulah beliaulah khatibul anbiya, yakni pengkhutbah di kalangan nabi-nabi. Maknanya dia hebat berkhutbah di kalangan nabi-nabi, dia adalah seorang khatibul anbiya. Khatibul anbiya maknanya yang paling hebat berkhutbah di kalangan nabi-nabi. Bukan dia berkhutbah pada nabi-nabi lah. Itu beza. Dia paling, maknanya di kalangan banyak nabi-nabi ni dia antara yang paling hebat berkhutbah. Sebab itu Nabi sebut kelebihan dia. Baik. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah pun sebutlah latar belakang kisah Madian ni. Wa kana ahlu Madian kuffaran yaqta'una as-sabil wa yukhifuna al-marrah wa ya'buduna al-aikata wa hiya syajaratun min al-aiki hawlaha ghidhatun multaffatun biha. Wa kanu min aswa'in nasi mu'amalatan. Adalah ahlu Madian ni, penduduk Madian ni baik, wa kana ahlu Madian kuffaran yaqta'una sabil. Jadi ahlu Madian ni, penduduk Madian ni mereka ni kuffar, tak beriman kepada Allah, kafir. Yaqta'una sabil, suka menghalang dan memutuskan jalan, suka menghalang orang daripada jalan. Qutta'u turuq, suka merompak. Yaqta'una sabil ni perompak jalanan. Wa yukhifuna al-marrah, suka menakut-nakutkan orang yang melalui jalan. Samsing samsing. Perangai ni ada tak zaman sekarang? Banyak lah. Bawa kereta kemudian belagak. Bawa kereta kan banyak kan, hari ni orang pakai dashcam tu orang boleh rakam macam-macam perangai samsting jalan raya. Inilah kita kata perangai Madian ni, kita kata bukannya zaman sekarang, zaman dulu pun ada dah. Cuma zaman sekarang ni kita nampak lah dibawa kereta. Dulu tak ada bawa kereta, tapi zaman dulu pun ada perangai macam tu. Samsing jalanan. Kan. Dia bawa tak betul. Suka himpit-himpit orang, kemudian potong queue, kemudian tak sabar, suka bagi orang, kalau kereta dia kereta besar lagi belagak. Mentang-mentang dia bawa Hellfire, dia belagak dengan orang lain. Kadang-kadang bukan Hellfire saja, bawa Myvi pun boleh belagak, sombong, samsing. Tak ikut peraturan jalan raya, kemudian boleh menimbulkan mudarat kepada orang lain, bawa terhuyung hayang, bawa lawan arus dan macam-macam perangai samsing. Yukhifuna al-marrah. Ni juga boleh masuk dalam maksud tu, menakut-nakutkan orang. Bila orang terlanggap belakang, dia pun turun, tunjuk tumbuk nak menumbuk. Dia yang punya pasal, dia belagak, sombong. Ni perangai ni sebab apa? Kita tengok lagi. Wa ya'buduna al-aikata, mereka ni juga sembah aikah. Aikah ni pokok. Baik, aikah ni pokok. Mereka menyembah aikah, pokok. Buat syirik lah. Wahya syajaratun minal aiki haulaha ghidhatun mutalaffah biha. Dia pokok lah, satu pokok daripada yang dinamakan al-aik. Pokok jenis apa kita tak tahu. Haulaha ghidhatun multaffatun biha. Dia ada apa dia? Pokok-pokok ni dia macam dia banyak lah, dia orang panggil apa, kita kata pokok yang
besar dan pokok yang kita kata ada banyak kan dia punya ranting-ranting dia tu banyak apa sampai berbalut-balut, pokok besar. Multaffatun biha. Maknanya kalau kita tengok pokok-pokok yang besar dan pokok tu dia ada cabang-cabang dia, kemudian dia berselirat dan sebagainya. Jadi dia pun buat syirik lah. Sembah pokok pula kan. Maknanya sembah pokok ni kita kena faham dia bukan setakat sujud dekat dia bukan sujud semata-mata dekat pokok. Dia kalau ada masalah dia pergi kat pokok tu, dia keramatkan pokok, mentakdiskan, menyucikan pokok tersebut, kemudian nak minta apa-apa, nak mengandung ke, nak anak ke apa, pergi kat pokok tu, itulah perangai dia. Kalau di Nusantara ni panggil sesajen. Ada sajian pula. Dia buat makanan, dia letak dekat bawah pokok, dia letak dekat batu, dia letak kat itu perangai macam tu. Orang macam ni lah selalunya samsing, panas baran, tak berhati perut, orang yang syirik. Orang syirik ni memang dia ada package lengkap. Sebab tu kalau kita nak tengok orang yang jenis panas baran, jenis yang nak jadi samsing ni, kena tengok, check balik tauhid dia. Selalunya ada masalah. Selalunya ada masalah dalam bab tauhid tu. Bukan kita boleh tengok akhlak tu, kita boleh tengok kedua ketiga, tapi tengok dulu tauhid. Tengok-tengok ni panas baran sangat ni duk jadi samsing ni, pukul orang apa semua, tengok-tengok pakai tangkai. Tahu dah. Memang. Tengok-tengok pakai tangkai. Kita. Tengok-tengok apa? Duk ikut tarikat batiniah sesat. Tahu. Memang. Kaki pukul. Selalu macam tu. Selalunya macam tu. Dia package sekali. So orang yang tak tauhid ni dia tak takut Allah. Bila tak takut Allah, dia tak ada rasa malu, dia tak ada rasa tengok rasuah banyak sangat ni, seleweng duit orang banyak sangat ni, scam duit orang apa semua, tengok-tengok rupa-rupanya duk percaya bomoh, duk pergi jumpa bomoh. Tahu dia ada kaitan. Orang yang terlibat dalam maksiat, dosa besar, al-kaba'ir min al-kabirah, kabirah min al-kaba'ir, dosa-dosa besar, tak kiralah rasuah ke apa ke, dosa-dosa yang besar, terlibat, selalunya dia masalah dia bermula daripada tauhid. Tak percaya tengok orang terlibat rasuah, seleweng duit. Pasal apa? Pasal dia seleweng duit, pasal dia nak bayar tu duit bomoh banyak, dia nak bayar tu. Bomoh tu, bomoh A, bomoh B, bomoh C, bomoh A. Dukun ni, dukun yang nak bagi dia, kononnya dia punya penampilan tu hebat, dia ada banyak dukun ni. Kononnya bila dia bercakap tu aura akan datang, kena bayar kat bomoh ni pula. Dia lepas tu bini lagi. Sebab tu dulu ada isu kes politician ahli politik main bomoh. Itu memang makruh lah negara kita ni. Memang makruh. Bukan benda yang cakap-cakap, memang betul reality. Jadi bila banyak nak pakai duit, itu yang menyebabkan dia buat benda-benda syirik. Kan? Buat ini, buat itu. Nak pelaris, nak itu. Nak supaya orang suka dekat dia. Sama juga bukan setakat orang-orang politik, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang bawahan pun sama. Dia ada masalah perkahwinan, dia dapat nak menikah baru, kemudian nak supaya suami dia tu sayang dia pun buatlah apa? Pakailah minyak sekian, minyak cindai, minyak itu. Bos kerja takut kena buang. Pekerja yang takut kena buang dengan bos, dia pun pakailah minyak ini, beli minyak tu, jumpa bomoh ni pakai minyak ni, calik, kononnya nak dapat kecintaan ataupun dapat kesukaan daripada bos. Bos takkan buang dia, bos akan bagi apa? Bagi bonus dekat dia banyak apa dia setiap bulan. Sayang dia. Jadi tak pecat dia. Bukan setakat tu, tahap kita ni sampai tahap main bola pun ada yang pakai tangkai. Main bola pun ada pakai tangkai, bubuh dekat tiang gol, tak mau bagi gol. Tapi gol pada muka. Ada. Bukan dekat Afrika saja tau, kat kita ni duk ada lagi main bola pakai tangkai. Kejut juga kita dengar main bola pakai tangkai. Lelah kalah. Pada muka, siapa suruh buat syirik? Main bola pun duk pergi bubuh lagi tangkai dekat tiang gol. Padahal dia jaga tu bukan kena mengena apa dengan tangkai tu, jagalah tiang gol tu betul-betul. Pun nak pakai tangkai kau punya teruk. Ramal tim kesukaan pakai bomoh pun ada. Ada dekat negara jiran dekat kita lah. Nak ramal pasukan bola kesayangan dia.
pun pakai bomoh ada siap, ada YouTube lagi. Wallahul musta'an. Jadi kita kata macam itulah hakikat dia. Jadi ini kita kata Ahlul Madian, mereka ni kufar, mereka ni tak beriman kepada Allah, samsing jalanan, menyembah pokok aikah. Pokok tu dianggap keramat. Pokok yang besar, pokok yang ada unik sikit, tu keramat. Macam orang kita, kalau ada pokok yang lain sikit daripada lain, dianggap macam-macam. Orang kita dulu-dulu lah. Tapi sekarang pun tak tahu ada ke tak. Tapi lebih kurang masih ada. Kan? Wa kanu min aswa'in nasi muamalatan. Tengok Ibnu Katsir kata apa? Mereka ini adalah orang yang paling teruk dari sudut muamalah. Tauhid, bila tauhid rosak juga muamalah. Bila hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala rosak, tauhid tu fail, tauhid tu kita buat syirik pula dalam akidah kita, dalam tauhid kita, tak mentauhidkan Allah, melakukan syirik, dia akan memberi kesan kepada muamalah terhadap manusia. Dia automatically dia ada kaitan yang sangat-sangat rapat. Orang yang mensyirikkan Allah pasti akan melakukan kerosakan dan keburukan ketika bermuamalah dengan manusia. Tak percaya, tengok tempat yang penuh dengan syirik. Tempat penuh syirik ni macam tu. Tengok tempat-tempat yang orang duk anggap puaka dan sebagainya. Orang duk buat cerita pula sekarang. Tempat-tempat yang memang duk ada tempat-tempat yang syirik lah. Benda-benda duk puja apa semua. Kampung-kampung yang duk ada lagi puja-puja ni. Cuba tengok, adakah muamalah mereka dengan manusia itu baik? Tidak. Pasti akan ada hasad, pasti akan ada dengki. Sebab itu kalau kita beza, compare kan, negeri yang penuh dengan tauhid, dia ada juga kemungkaran, dia juga maksiat, tapi kurang nak dibandingkan dengan maksiat dan kemungkaran yang ada di negeri yang penuh kesyirikan. Beza. Sebab itu Nabi SAW bila sebut tentang keburukan, bila sebut Nabi SAW tentang tanduk syaitan, fitnah yang datang daripada timur, Iraq, kita kena faham timur ni dia menghimpunkan keburukan yang banyak. Walaupun kat barat ada juga keburukan, tapi kat timur ni kalau keburukan dia lebih dahsyat. Itu base pada hadis tu tentang tanduk syaitan kan. Najd itu maksudnya Iraq dan kawasan timur. Kita ni Malaysia ni timur lah. Timur. Kita ni paling timur. Sebab tu kalau keburukan, kalau kesesatan, dia paling dahsyat. Sebab tu kita nak expect apa? Kita nak expect kita ni zaman macam zaman Khulafaur Rasyidin. Jangan. Kalau keburukan tu dahsyat. Bukan tak ada kebaikan, ada kebaikan, tapi keburukan tu lebih dahsyat. Sebab tu kita tengok kan. Tu realiti yang kita tengok hari ni. Sebab tu Nabi SAW dah bagi tahu. Sebab tu ada orang buat kajian tentang tempat-tempat yang penuh dengan syirik ni dekat Indonesia kan. Jawa Barat, dia pun buat comparison antara belah Sumatera, belah timur dengan belah barat. Timur tu lebih dahsyat dia punya kesyirikan, lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Kalau dahsyat dia punya keburukan tu dahsyat. Dan kalau kita tengok kat Malaysia, ini kita kena faham, kita cakap bukan kita nak blame negeri mana-mana, tapi kalau kita tengok lebih timur tempat tu, lebih keburukan ni kalau berlaku dahsyat. Sangat dahsyat. Tengok pantai timur. Bukan kata pantai timur tu penuh dengan keburukan, tak. Kalau berlaku kesyirikan, berlaku kesesatan, dia dahsyat. Berlaku keburukan, dia dahsyat. Bukan nak kata semuanya jahat. Tak, nak kata kalau benda tu berlaku di belah timur, makin timur tempat tu, makin dahsyat keburukan dia. Base pada hadis Nabi SAW sebut tentang qarnu syaitan, tanduk syaitan tu. Yalah, belah barat ada juga kejahatan, dahsyat juga kejahatannya, tapi kurang nak dibandingkan dengan kejahatan yang berlaku di belah. Sebab itu mungkin benda tu memang ada asas dia. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW sebut tentang timur, fihi fitan wa zalazil. Nas Nabi sebut fitnah, kegoncangan datang daripada arah timur. So kita kata kena hati-hati lah. Kita ni janganlah duduk ambil dada, kita Islam yang baik, Nusantara paling baik, bla bla bla, tapi kita tak sedar kita banyak syirik, kita banyak khurafat, kita banyak bid'ah, kita banyak apa lagi? Maksiat. Realiti yang kita nampak itulah.
Sebab itu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kita dah habis waktu. InsyaAllah kelas akan datang kita akan sambung, kita akan bincang tentang dakwah Nabi Syuaib alaihi salam. Dan apakah masalah utama, isu utama yang menjadi permasalahan yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Syuaib alaihi salam selain daripada masalah tauhid. Masalah utama manifesto para Nabi dan Rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Dan penyelewengan yang paling besar berlaku dalam masyarakat adalah syirik. Bila melibatkan kesyirikan, maka dia akan automatically akan melibatkan semua aspek kehidupan. So kita kena faham ni. Dia jangan kita kata dia buat syirik tapi dia baik. Tak. Dia akan bagi efek kepada muamalah dia dengan manusia. Itu kita akan buktikan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah nanti insya-Allah. Baik, rasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan berkait dengan topik kita. Baik, kalau tak ada soalan, baik kita tangguh majlis kita. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.